Kopi Vosian Izo I Beverly Anasa Sialim, Miampai Dezo.bttv Sodopiti. Majlis Angkat Sumpah Ketua Menteri Sabah dijangka berlangsung di Istana Negeri Kota Kinabalu esok. Selepas 24 jam berteka-teki, Majlis Angkat Sumpah Ketua Menteri Sabah yang baru dijangka diadakan di Istana Negeri Sabah 10.30 pagi esok. Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah, Datuk Haji J. Noor hari ini dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Haji J tiba di Istana Negeri pada jam 3.55 petang menaiki kenderaan berwarna hitam. Saya dipanggil, katanya menjawab ringkas soalan pemberita mengapa beliau ke istana itu di sini hari ini. Gabungan Rakyat Sabah GRS hari ini sebulat suara menamakan Haji J yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sulaman sebagai calon Ketua Menteri Sabah yang baharu. GRS memperoleh majoriti muda untuk mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah Warisan pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 apabila memperoleh 38 daripada keseluruhan 73 kerusi DUN negeri. Dalam PRN Sabah, Parti Warisan Sabah memenangi 29 kerusi, sementara Parti Keadilan Rakyat PKR menang 2 kerusi dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO 1 kerusi. Calon bebas berjaya memenangi 3 kerusi iaitu di Pitas, Kuamut dan Kemabong. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menghargai sokongan rakyat kepada Parti Warisan Sabah. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memberikan mesej ringkas menghargai sokongan rakyat Sabah kepada Parti Warisan Sabah Warisan. Terima kasih atas sokongan rakyat, katanya ringkas ketika ditemui di kediamannya di Rumah Yayasan Sabah petang tadi. Presiden warisan itu bagaimanapun tidak memberikan jawapan ketika ditanya tentang kemungkinan Datuk Seri Haji J. Noor dilantik Ketua Menteri selepas dicalonkan oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kita akan terus berkhidmat, katanya. Terima kasih banyak atas semua sokongan yang diberikan oleh rakyat Sabah. Thank you very much. Datuk Seri, sebagai Menteri Warisan Datuk Seri. Terima kasih banyak atas sokongan. All the best, Datuk. All the best. Untuk perancangan warisan selepas ini Datuk Seri. Kita berkhidmat. Datuk Seri akan mempertahankan pandangan warisan tujuannya. Terima kasih banyak. Dalam pilihan raya negeri PRN Sabah Sabtu lalu, Warisan mendapat 29 kerusi, diikuti Perikatan Nasional 17 kerusi, Barisan Nasional 14 kerusi, PKR 2 APKO 1 kerusi dan Bebas 3 kerusi. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar atau PKPDB secara pentadbiran dilaksanakan di Kunak, Sempurna, Tawau dan Lahad Datuk bermula tengah malam ini sehingga 12 Oktober. Ia melibatkan kira-kira 960,000 penduduk. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB secara pentadbiran kini dilaksanakan di Lahad Datuk, Tawau, Kunak dan Sempurna selama 2 minggu berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 12 Oktober melibatkan kira-kira 960,000 penduduk. Perkara itu diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi sidang media hari ini. Beliau berkata pelaksanaan PKPDB itu dilaksana berikutan terdapat 1,195 kes positif jangkitan COVID-19 di daerah ke-4 daerah itu dalam tempoh 1 hingga 27 September. Daripada jumlah itulah Datuk merekodkan 241 kes, Tawau 634 kes, Kunak 65 kes dan Sempurna 255 kes. Mengambil kira jumlah kes tersebut, kerajaan atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKPDB secara pentadbiran di kawasan-kawasan berkenaan.
Ia bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam daerah tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPDB sepanjang tempoh perintah dikuatkuasakan. Bukan penduduk dan pelawat tidak dibenarkan masuk ke 4 daerah terlibat sepanjang tempoh perintah dikuatkuasakan. Semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis berangan dan perkhidmatan keperluan dan perkhidmatan di 4 daerah terlibat. Pengkalan perubatan akan dibuka di kawasan PKPDB dan semua laluan keluar masuk kawasan berkenaan ditutup. Bagi memastikan pematuhan perintah ini, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan pegawai yang diberi kuasa akan mengawal seluruh kawasan terlibat. Ini risiko yang terpaksa ditempuh anggota bomba dan penyelamat di Lahad Datuk semalam. 10 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelaman Lahad Datuk berdepan risiko terkena renjatan elektrik akibat aktiviti pendawaian haram ketika melakukan operasi pemadaman api di Kampung Bakau, Lahad Datuk lewat malam tadi. Dalam kejadian jam 11 malam itu, anggota bomba berkenaan terpaksa berjalan kaki sejauh 800 meter melalui titik kayu yang tidak kukuh dan sempit setinggi 2.5 meter. Difahamkan terdapat pendawaian elektrik haram dilakukan penduduk yang dipasang di bahagian bawah titik kayu berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelaman Lahad Datuk Samosa Rashid ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Tindakan pendawaian haram sepanjang laluan titik berkenaan menyebabkan risiko renjatan elektrik apabila operasi pemadaman api menggunakan air dilakukan. Apatah lagi bekalan elektrik masih berfungsi ketika kebakaran berlaku sekaligus merisikokan keselamatan anggota bomba dan orang ramai, katanya. Terdahulu, bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 11.15 malam tadi dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datuk bergegas ke lokasi menggunakan 3 jentera. Bagaimanapun, ketiadaan akses jentera ke lokasi kejadian menyebabkan anggota bertugas terpaksa berjalan kaki menggunakan titik kayu. 2 buah rumah musnah sepenuhnya dalam kejadian itu. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan operasi tamat sepenuhnya jam 12.50 tengah malam tadi. Kata Huadan, Misomo Toko Vago.